Alright, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu macam biasa lah Jad. Minggu ni kita ada pakar lagi kita bawakan untuk kita punya Borak Medik Duo Sinar. Hari ni Dr. Iskandar Mirza kembali bagi kita ilmu sikit lagi ni tentang anxiety Jad Anxiety dan juga sakit jantung. Sebabnya kalau kita tengok sekarang ni kan, kalau kita tengoklah dekat social media, lepas tu ramai yang sekarang ni kalau kita tengok diorang ni ada mengalami masalah anxiety dan juga jantung. Jadi kita nak tanya dekat doktor lah sebenarnya kan. Anxiety dengan jantung ni ada berkaitan ke doktor? Okey, macam ni. Anxiety ni macam perasaan gelisah dan takut secara tiba-tiba, berdebar-debar juga, tiba-tiba tanpa sebab. Okey, dan kita ada masa ada trigger dia, ada penyebab dia rasa risau ke apa, tapi kebanyakan mereka akan kata tanpa sebab dia akan rasa takut dan tak tahu kenapa dan jantung berdebar-debar. Jadi sebab itu ramai pesakit yang datang kepada hospital nak tanya sama ada diorang ada masalah jantung ke tidak. Okey, jadi kita susah nak bagi tahu sama ada pesakit ada masalah jantung ataupun tidak, ataupun anxiety, melainkan kita lakukan ujian-ujian yang diperlukanlah untuk untuk memastikan yang diagnosis adalah betul. Contoh kita tanya soalan yang lebih mendalam dan juga kita buat tes scan jantung dan juga tes darah lah. Sebab banyak simptom yang boleh datang dengan berdebar ni. Contoh masalah hyperthyroid pun orang boleh datang dengan berdebar. Ada masalah virus kromosoma, sakit yang pelik juga, itu boleh hormon kita punya katekolamin kita tinggi membuatkan jantung kita berdebar-debar. Ada masalah jantung rentak tak betul pun boleh berdebar-debar. Jadi kalau contoh anxiety ni kita letak last sekali, maknanya kita dah tolak semua benda yang paling bahaya, baru kita kata benda tu anxiety. Itu cara kami di hospital kalau macam mana nak merawat pesakit yang datang dengan berdebar ataupun anxiety. Dia anxiety ni dia bila kita tak ada apa-apa pun berlaku. Tu macam tu. Maknanya kita tak tahu penyebab dia kenapa. Tapi kalau contoh Henry kata okey, tiba-tiba girlfriend kata kita putus. Atau itu stres. Kita rasa berdebar, rasa marah, itu stres. Maknanya dia akan hilang lepas kita rasa benda dah kita dah settle, dia hilang. Tapi kalau contoh anxiety, walaupun mula-mula ada stres, dah tahu kita stresor dia apa, tapi lepas stresor tu dah hilang, kita masih berdebar lagi, masih ada masalah tu, tapi tak tahu kenapa. Itu anxiety dia. Sebab ramai orang tak boleh bezakan anxiety dengan depresi ataupun kemurungan tu, benda-benda tu dia tak dapat bezakan lah. Okey, tapi kalau doktor nak tanya dengan berkaitan macam kalau kita kerja kalau kita over stress, lepas tu dengan tidur tak cukup, boleh tak menjadi salah satu punca seseorang itu kena sakit jantung? Dan lagi satu, macam mana kita nak kontrol? Boleh, itu sudah tentu. Contoh kalau kita ada masalah, kita panggil masalah mental punya health, mental problem. Contoh kita ada depression bila kita ada depression, sudah tentu kita tak nak exercise, kita akan lebih menyendiri, kita tak campur orang lain. Itu satu. Nombor dua, mungkin kita takkan makan makanan yang sihat. Buat pergi tak makan, kita tengah sedih, kita akan cuba makan benda yang kita suka. Kalau contoh Hefni, kalau tengah depressed sekarang ni buat apa Hefni? Kalau tengah depressed, Saya boleh jawab kan? Selalunya dia akan keluar lah. Saya pergi holiday lah doktor. Jauhkan diri daripada Siti Elizad tu. Memang stres tu kalau ada dia. Itu bagus. Kalau kita cuba happykan diri kita tu bagus. Tapi tak semua orang macam Hefni lah. Ada setengah orang dia akan cuba cara lain Contoh dia akan cuba start ada setengah orang dia akan cuba minum alkohol dengan banyak. Itu bahaya ke jantung sebab tu dia toksin untuk badan. Ada yang start merokok, yang tak pernah merokok start merokok. Jadi benda ni sebab tu depression ni dia boleh membawa kepada masalah kesihatan yang jantung yang lagi teruk. Sebab kan macam mana dia punya lifestyle dia bila dia dapat depression tu. Tapi doktor, maksudnya apa yang doktor sampaikan, daripada depresi tu dia boleh lead kepada serangan jantung sebab yalah dari segi tak kawal makan, tak kawal kehidupan tak semua tidur, kan? Yes. Tapi doktor, saya ada dengar juga orang cakap pasal bila especially kalau orang yang ada ni lah keturunan dia ada penyakit ni, ada makanan-makanan yang memang kena stop, tak boleh ambil atau ambil pun kuantiti yang sikit. Contohnya macam kafein ke ataupun apa, itu mengganggu ke doktor? Tak, setengah orang mungkin dia mengganggu sikit kot sebab dia dah biasa lifestyle dia macam tu tapi yang ni kita memang paksa juga pesakit, kita kena mesti turunkan tahap kolesterol atau gula pada paras yang selamat. Sebab apa?
kalau tanpa ni kalau kita tak dapat kontrol, tak gunalah kan kita makan ubat apa semua kan. Tapi kalau apa yang kita biasa kita buat, kita cuba naikkan ubat lah. Kalau macam pesakit kata memang dia dah cuba dah kurangkan pemakanan dia masih tak bagus kan, kita start ubat. Ada pilihan. Doktor, okey, saya nak tanya sebabnya kadang-kadang berkaitan dengan diri sendiri, kadang-kadang kita bukan nak minta benda anxiety tu datang, tapi jantung kita macam laju tau. Tapi bila kita duduk dekat rumah, kita try untuk tenangkan diri kita, calmkan diri kita, tapi dia tak boleh back to normal. Bukan kita buat-buat. Jadi kita nak tanya kat doktor, kalau doktor boleh sharekan mungkin apa yang perlu kita lakukan sebelum kita berjumpa dengan doktor. Tengah on the way nak berjumpa dengan doktor tu mungkin dalam kereta, sebab kita breathing pun dah laju, lepas tu kita sweating semua kan. Kita dah rasa macam takut. Okey, terbaik adalah kita berhenti daripada bawa kereta tu, kita berhenti tepi, wajib. So apa, kita tahu sama dia dapat serangan jantung ataupun ada masa kita dapat stroke atau apa. So apa, bila benda tu betul-betul dah teruk, nanti kalau kamu accident mungkin benda lagi besar berlaku kan. Jadi kita kena berhenti apa yang kita buat sekarang, lepas tu terus call sesiapa untuk datang tolong. Itu paling penting. Bukan kita cuba tenang, okey kita boleh tenang je, kita tak boleh jantung. Sebab kita tahu apa yang berlaku sekarang tiba-tiba rupanya kamu dapat serangan jantung, itu je simptom awal berdebar tu. Jadi bila dah betul-betul jantung dah stop, berhenti, siapa lagi nak tolong you? Sebab tu yang penting, you berhenti tepi, you kata jantung you laju, you kena call ambulans, suruh ambulans datang. Ataupun kalau ada keluarga yang boleh datang cepat, pun call keluarga dulu. Itu yang nasihat saya lah kalau benda ni berlaku. Macam kita yang sekeliling pula doktor, macam mana kalau contohlah macam apa yang doktor kata nak bantu mereka yang ada anxiety ni, apa yang kita boleh bantu tu doktor? Susah. Mana kita sebagai kawan ke? Kawan? Sebagai kawan. Kita boleh suruh dia share je lah. Tapi untuk orang anxiety ni, dia approach dia cara nak approach dia sangat berbeza. Kita boleh kata sabar, okey, mungkin okey tu. Sebab apa, ada masa apa yang kita tolong pun tak akan memberi berapa kesan. Jadi dia perlu, ada setengah orang perlukan ubat penenang, slowkan jantung. Itu yang terbaik untuk orang. Sebab tu bila tengok kan, ada masa ada orang share dekat Facebook ataupun dekat Instagram yang tiba-tiba dapat anxiety attack kan. Ramai orang macam mana dekat situ pun dia tak dapat nak handle yang kena anxiety ni. So tak ada benda yang boleh kasih kurangkan dia punya debaran dia lah. Biasanya ada setengah, sebab tu kena datang juga hospital, sebab tu kita boleh jumpa psikiatrik dan mungkin kita boleh start ubat. Tapi ada psycho education juga, maknanya ada cara untuk kita ubah pemikiran kita, mentaliti kita, supaya kita tahu yang benda ni sebenarnya tak ada apa-apa. Sebenarnya you just macam your brain is try to think more than what it's supposed to do. Macam tu.